Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Sirajul Huda muka surat 27 baris 17 daripada bawah. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada barang yang harus pada Allah Ta'ala membangkitkan segala Nabi pesuruh alaihimussalatu wassalam. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus di sini bukan bermaksud kita boleh i'tiqad, kita boleh tak i'tiqad, bukan. Harus di sini ialah wajib kita i'tiqad bahawa Allah boleh buat makhluk, boleh tak mau buat makhluk. Itu maksud dia. Maka sekarang ni antara benda yang harus disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala ialah pelantikan Rasul. Maka dia pun sambung, dan setengah daripada barang yang harus pada Allah Ta'ala ialah membangkitkan segala Nabi. Siapa tu? Pesuruh Allah alaihimussalatu wassalam. Jadi Allah Ta'ala lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam bukan wajib, tapi harus. Makna boleh Allah lantik, boleh Allah tak lantik. Kalau Allah lantik maka adalah hukum syarak. Kalau Allah tak lantik maka tak ada hukum syarak. Jadi pada waktu tidak dilantik Rasul, orang-orang yang hidup pada zaman itu dia panggil ahlul fatrah. Ni selain daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Musa, Isa, celah-celah tu tak ada Nabi tu, itu dia panggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni bila mati, walaupun dia sembah berhala, masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak berada pada zaman Nabi dah, tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi ahlul fatrah kalau sampai Islam pada dia. Bukan bermakna sekarang ni semua ahlul fatrah belaka, semua masuk syurga belaka sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dah meninggal. Tak betul lah gitu. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah salah seorang puak yang sesat, yang sentiasa bercanggah dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka dia kata pada perkataan mereka itu, Mu'tazilah, bahwasanya wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Nabi pesuruh. Dia kata wajib. Jadi kita kritik balik, dah wajib ke mana? Siapa yang wajibkan? Ada paksa ke Tuhan kau yang nak buat sesuatu benda yang harus ni? Ada paksaan kau? Siapa yang paksa? Siapa yang tekan?
Jadi tak bolehlah kata Allah Ta'ala mesti melantik Rasul. Kerana mesti melantik Rasul tu perlu kepada dalil yang mewajibkan Tuhan. Jadi setiap benda yang harus tidak boleh kita kata Allah wajib buat, Allah wajib tinggal. Tak boleh. Jadi antara benda yang harus pelantikan Rasul. Allah boleh lantik Rasul mari Malaysia, Allah boleh lantik Rasul tak mari Malaysia. Dan kalau ikut hukumnya boleh nak lantik Rasul hari ni boleh, tapi tak berlaku sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu khatamun nabiyyin, khatamul mursalin, penutup segala nabi rasul. Dari sudut kuasa Allah boleh nak lantik seorang dalam kampung ni jadi rasul boleh. Tapi tak berlakulah. Kerana jika tiada dibangkitkan akan segala mereka itu rasul, niscaya lazimlah fasad yang terbit yang keluar daripada bersalah-salahan pekerjaan segala manusia. Maka dia pun kata kalaulah tak dibangkitkan Rasul, maka akan melazimi fasad, kerosakan. Musibah. Fasad yang terbit yang hasil daripada bersalah-salahan, bermacam-macam, berbeza-beza pekerjaan segala manusia. Sekarang ni manusia perbuatan macam-macam dah. Macam-macam. Ada yang berzina wal'iyadzubillah, ada yang mencuri wal'iyadzubillah, ada yang sembahyang. Jadi kalau tak ada Rasul, manusia wujud, manusia buat perbuatan, hukum dia apa? Tu. Hukum apa perbuatan tu kalau tak ada Rasul? Jadi mari Rasul ni nak tunjuk aja, hak ni harus. Kalau ada najis ni macam ni cara cuci. Dia bagi tahu lah. Kalau tak ada hukum, tak puas hati dia bunuh. Semua pakat bunuh sama sendiri. Habis. Rosak dunia gitu. Tak ada peraturan daripada agama. Maka Mu'tazilah kata wajib Allah lantik Rasul. Tu. Wajib Allah lantik Rasul kat situ. Sebab kalau tak lantik Rasul, rosak manusia ni. Dia pergi situ. Dia ke situ je. Maka dibangkitkan segala Rasul, Nabi, segala Nabi, pesuruh yang diteguhkan dia, yang diteguhkan pesuruh tadi dengan beberapa mukjizat itu menjadi salah pada segala hamba. Jadi dia kata, wajiblah Allah lantik Rasul, maka Allah pun beri mukjizat. Ni Mu'tazilah ni mazhab Mu'tazilah. Ahli Sunnah ni. Tu. Ahli Sunnah mudah ya. Allah boleh lantik, Allah boleh tak lantik. Tapi yang berlakunya Allah lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lantik Nabi Musa, Allah lantik Nabi Isa dan sebagainya. Lepas tu Mu'tazilah kata Allah Ta'ala pun bila lantik Rasul, wajib lantik Rasul, Allah pun berilah mukjizat. Yang mana lantik Rasul, beri kekuatan pada Rasul dengan mukjizat, itu dia panggil salah pada hamba. Salah tu apa? Yang baik. Antara tak ada Rasul dengan ada Rasul, mana baik? Ada Rasul Macam contoh dalam kampung ni, ada ulama tak ada ulama, mana bagus? Ada ulama lah. Ada orang alim, ada orang jahil, mana lagi baik? Ada orang alim. Ada orang jahil, fasad. Tak ada orang alim, fasad, rosak. Tak ada Rasul, fasad juga. Tu Mu'tazilah. Dia kata wajib Allah berbuat salah pada hamba, wajib Allah berbuat baik pada hamba dengan melantik Rasul pada dia. Tu Dan bersalahan pula bagi segala barahimah. Apa dia pula penatang barahimah ni? Iaitu barahimah satu kaum daripada kafir negeri Hindu. Hindu ni India lah. Negara India tu ada satu puak nama barahimah. Barahimah dia kata apa? Yang mengikut mereka itu barahimah akan barang yang dipercayaikan dia, akan barang oleh akal. Mereka kata Rasul ni mustahil Allah lantik. Itu pula. Barahimah ni kata Rasul ni Allah tak payah lantik sebab akal ada dah. Pandai-pandai manusia boleh mikir. Tu barahimah tu. Dia kata ikut akal. Kalau akal berasa bunuh tu baik-baik. Akal tu berasa bunuh tu jahat-jahat. Jadi tak ada neraca yang baik lah di sisi syarak di situ. Kalau seorang kata mencuri tu baik, seorang kata curi tu buruk. Mana satu baik ke buruk? Tak tahu.
Kalau ikut akal, orang yang susah boleh mencuri lah. Sebab dia susah. Orang yang senang tak boleh mencuri lah, sebab dia dah kaya raya dah. Jadi syarak mari, Rasul mari datang, perbetulkan. Curi tak boleh, haram kerana menzalimi harta makhluk. Jadi Puak Barahimah kata tak boleh lantik Rasul kat situ pula. Kerana sudah ada akal yang memandu manusia. Dan tiada mengikut barang yang disuruh oleh syarak. Barahimah ni tak mengikut syarak apa yang syarak kata, apa yang dalam Quran hadis kata. Dia ikut akal semata-mata. Maka dibenci oleh mereka itu. Dibenci oleh mereka itu Barahimah akan sembelih yang bernyawa. Antara i'tikad Barahimah, dia sembelih benda yang hidup, binatang yang hidup, dia berasa keji. Barahimah. Jadi ialah sembelih lembu, tak boleh bagi dia. Dia berasa keji. Sedangkan syarak suruh sembelih lembu untuk korban. Dia ikut akal, sembelih binatang hidup ni benda yang tak bagus. Pula dah. Jadi tak ada neraca yang muqtadir, tak ada neraca yang adil, tak ada neraca yang sesuai, yang memandu manusia kalau tak ada Rasul. Jadi ikut Barahimah dia kata, sembelih binatang ni keji ni, perbuatan buruk sebab membunuh. Maka mereka pun tak akan daging, akan sayur saja. Sedangkan syarak suruh sembelih untuk korban, akikah. Beza pula dengan puak kafir. Puak kafir dia sembelih untuk berhala dia. Tu lagi sesak tu. Sesak menyesatkanlah. Kerana pada binatang yang bernyawa tadi. Kerana pada menyembelih tu menseksakan. Dia kata menseksa binatang. Tengok ikut akal. Ikut akal betul menyeksa binatang. Tapi ikut syarak tak seksa binatang kalau cara sembelih betul. Macam mana cara sembelih betul? Kena belajar pula bab sembahyang, bab sembelihan. Kena mengaji lah pula dekat-dekat raya korban, kena mengaji sikit tu. Kadang-kadang ada orang yang tolong sembelih korban, dia tak mengaji, dia sembelih tak sah. Dan dia tak tahu yang dia tu tak sah. Lagu mana? Duit orang. Kalau ikut tu wajib dhaman, wajib ganti. Kita sembelih orang punya tak sah. Wajib ganti tu. Wajib ganti. Kalau dia sembelih sendiri, lepas tu dia punya binatang korban tu tak sah sendiri, tu tak apa, lantak dia lah. Ni orang tolong sembelih. Sembelih darah tak memancu. Habis tu makna dia telah mati sebelum sembelih. Tu kena belajar pula bab sembelihan. Dan dibencikan akan sembahyang. Barahimah ni dia benci sembahyang. Sebab apa? Kerana barang yang ada pada nyonya sembahyang daripada menghantarkan dahi nyonya seorang yang semulia-mulia segala anggota seorang di atas bumi. Tengok ikut akal. Tak suka sembahyang ni weh. Sebab apa? Sembahyang ni kan dia menghinakan diri sendiri, pergi letak day dekat bawah buat apa? Tu Barahimah. Sedangkan syarak suruh wa aqimus salah wa atuz zakah. Mayanglah. Mayang tu dalam sembahyang ada apa? Rokok, sujud. Tu syarak suruh. Barahimah kata tak boleh mayang ni. Mayang ni menghinakan diri. Pula dah. Jadi kalau tak ada Rasul ataupun tak ada syarak yang memandu kita, akal kita memang mengarut lah. Tengok buat pasapah. Kalau tuan-tuan mengaji pasapah punya i'tikad, Allah tak tahu apa dia bahas. Bila tak payah mengaji. Sebab tu saya pelik orang yang kata sifat 20 pada pasapah. Pelik. Sebab pasapah saya belajar pun pening. Bila sifat 20. Nak faham pasapah tu punya akidah, bukan akidah sangat pun. Dia takdir lah. Dia panggil mikir akal lah. Dia bukannya beriman dengan Allah Ta'ala pun. Jadi mengarut. Bila nak menggambarkan Tuhan, jadi mengarut. Dia tak ada Tuhan, dia tidak ada agama, dia tidak i'tikad Allah Ta'ala Tuhan. Lepas tu dia menggambarkan Tuhan tu lagu mana, jadi kau serabut lah. Jadi saya pelik orang kata akidah sifat 20, akidah pasapah. Pasapah kat mana tak tahu. Kalau pasapah, makna orang pasapah dah Islam lama dah. Ada orang Islam, Aristotle tak ada. Aristotle, Plato, tu lah kitab-kitab sejarah. Tak ada Islam apa tu.
Walaupun mereka duduk zaman Nabi sekalipun, mereka tak Islam. Dan mengangkatkan, mana tadi? Dan mengangkatkan tinggi seorang kepada jihah atas. Mengangkatkan, bukan tinggi ni. Apa? Tonggeng, iaitu punggung dia. Punggung Tonggeng seorang, yang ni punggung. Bila sujud kan kita angkat punggung. Syarat sah sujudnya ialah kepala mesti bawah pada punggung. Tu syarat sah sujud. Jadi kalau kita sujud punggung tu tak atas daripada kepala, tak sah. Ataupun kepala lagi tinggi daripada punggung, lagi tak sah. Dia sujud tu punggung bawah, kepala ni atas lagi. Tu tak sah sujud itu. Sujud yang sah antaranya ialah dia sujud kepala bawah, punggung congek atas. Tu. Kepada jihah atas, dia kata keji, menghinakan diri gitu. Dan diharuskan berzina. Barahimah kata harus berzina. Pula dah. Tu. Kalau barat pasal apa boleh tahan kira, memang dia memang gitu. Selamat datang dia dengan berzina. Barat tu. Kita tak boleh selamat datang kita dengan Assalamualaikum, bukan dengan berzina. Pergi cium tak boleh. Bukan mahram. Salam pun tak boleh dah dengan orang mahram, yang bukan mahram. Betul lagi pergi cium berzina lagi tak boleh lah. Dan wati akan segala maharimnya. Wati ni setubuh, maharim ni mahram. Dia kata boleh setubuh dengan mahram. Pula dak sumbang mahram. Jadi barahimah ni teruk sangat lah. Dia kata boleh setubuh dengan ibu, boleh setubuh dengan kakak, boleh setubuh dengan adik. Habis cerita lagu ni. Sumbang mahram. Dan berkata mereka itu barahimah, dengan mustahil bangkit segala nabi pesuruh. Dia kata mustahil. Nabi ni kalau Allah utus mustahil, tak boleh. Sebab apa? Sebab ada akal. Akal tu memandu makhluk. Akal tu sudah memandu manusia, jadi tak berhajat kepada Rasul lagi. Tu pemahaman barahimah di India. Tak tahulah sekarang ni ada ke tak, pergi tengoklah sendiri. Cuma India ni walaupun kafir banyak, Islam banyak juga. Dia lagi banyak maulana lah tu. Dia madrasah dia besar-besar. Kat India tu hadis lah. Kalau kata India ni ulama hadis. Dia punya pelajar tu ratusan ribu. Ratusan ribu. Dia punya tandas tu, boleh kata daripada sini sampai ujung sana jalan. Tandas tu. Punya besar. Mana sekali masuk tandas, beribu pelajar boleh masuk. Sekali masuk. Macam itu juga kalau hari semayang. Pelajar ratus ribu. Kalau kolah kecil, habis cerita. Jadi kolah besar, bila besar, sekali wuduk boleh muat 10,000 orang. Keluar, masuk 10,000 lagi. Gitu. Tu Maulana cerita, Maulana Hasnul Nizam. Dia tok guru di Sri Taling. Dia mengaji, dia beritahu lah kat sana macam mana tempat mengaji dia. Dahsyat. Dan setengah daripada segala barang yang harus itu melihat akan Allah Ta'ala. Ni etika Ahlussunnah. Harus, tak wajib dan tak mustahil. Boleh kita lihat, boleh kita tak lihat. Contoh sekarang ni, lihat tak? Tak lihat. Boleh tak Allah nak perlihat kan? Boleh, cuma tak berlaku di dunia. Berlakunya di akhirat saja. Kat mana? Syurga. Siapa yang tengok? Orang mukmin sahaja. Orang kafir tak tengok, munafik i'tiqad pun tak tengok. Bukan tak tengok, tak boleh tengok. Terhijab. Melihat tu dengan pandangan yang zahir. Pandangan zahir mana? Secara zahir kita tengok. Bukannya dengan mata hati, bukan. Dengan mata zahir. Kekuatan Allah Ta'ala beri penglihatan kita, boleh lihat Allah di akhirat nanti. Nabi Musa AS meminta pada Allah Ta'ala untuk melihat Allah. Dia suruh pergi Bukit Tursina. Suruh tengok bukit itu, pecah bukit itu.
Tu bukan Allah Ta'ala, tu nur yang Allah cipta letak di bukit tu, pecah bukit tu sampai Nabi Musa pengsan. Tak mampu melihat. Tu bukan Allah lagi, tu nur. Kalau kita tafsir sebut itu nur. Bukannya Allah turun ke bukit tu. Ni puak-puak Allah turun ni gitu. Dia kata Allah Ta'ala turun di bukit tu pecah. Tak ada. Kita tafsir kata yang pecah tu kerana tidak dapat menanggung nur cahaya yang Allah Ta'ala cipta sebanyak 70,000 nur. Satu nur tu sebesar duit shilling. Duit shilling tu. Bayar 70,000 kali sendiri. Dia hempak di bukit tu, pecah bukit tu. Musa tengok pengsan. Tu Dan iaitu melihat Allah lagi akan jatuh makna berlaku, bukan berdebok jatuh gitu. Jatuh makna berlaku di dalam negeri akhirat bagi segala mukminin. Negeri akhirat kita akan nampak Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tiada bagi segala kafir, dengan ittifaq, dengan sepakat ulama, orang kafir tak akan melihat Allah. Tapi ni khilaf lah. Kalau pergi kitab besar sikit, ada khilaf. Ada yang kata tengok pada permulaan, lepas tu Allah hijab. Bila Allah hijab, dia rasa sakit, dia rasa siksa. Tak dapat melihat Allah pun siksa. Siksa lah ke mana? Wallahu a'lam. Dia macam ni ya. Macam kita dapat satu kesedapan, tiba-tiba tak dapat dah. Sakit lah tu. Contoh kita boleh makan yang sihat-sihat ni, boleh makan nasi ayam, tiba-tiba sakit tak boleh makan nasi ayam. Sakit tu. Tu kalau makan. Ni melihat Allah, benda yang paling sedap dalam syurga. Tiba-tiba dihijabkan Allah, orang kafir tak boleh tengok. Sakit tu. Dan tiada bagi orang munafik atas qaul sahih. Munafik sini munafik i'tiqad. Munafik ni ada dua, munafik amalan, munafik i'tiqad. Munafik amalan tu yang Nabi SAW sebut, kalau cakap dia bohong, kalau suruh jaga amanah dia khianat. Tu munafik, itu munafik amalan. Munafik amalan ni fasik je, dia boleh tengok Tuhan juga kalau masuk syurga. Tapi yang munafik di sini tak boleh tengok Tuhan atas pandangan sahih. Mana ada khilaf lagi. Atas pandangan sahih kata tak boleh tengok, ialah munafik i'tiqad, iaitu dia ucap syahadah, zahir sembahyang jemaah, pergi sembahyang, pergi haji umrah, puasa, tapi dalam hati tak percaya Tuhan. Itu munafik. Munafik i'tiqad. Ni payah, dipanggil musuh dalam selimut. Di zaman Nabi SAW, Nabi SAW dia boleh dia boleh rasa siapa orang munafik. Dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Dia bukannya sahabat bagi tahu. Tak, dia memang tahu. Tapi dia tak zahirkan. Dia tak kata, ni munafik. Ada. Tapi Nabi SAW tahu dah, dia munafik. Dia mari semayang jemaah dengan Nabi. Dia mari menyembang dengan Nabi. Tahu dah. Begitu. Dia tahu dia munafik. Tapi Nabi SAW tak kata dia munafik direct gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu qaul yang sahih, inilah halnya pada negeri akhirat. Ke akhirat ginilah kita boleh tengok Tuhan, orang mukmin saja. Orang kafir tak boleh tengok, sepakat ulama. Dan orang munafik tak boleh tengok atas pandangan sahih. Okey. Adapun di dalam negeri dunia itu, kat dunia boleh tengok Tuhan ke tak? Maka dia kata, iaitu tiada jatuh, tiada berlaku pandangan akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan yang zahir mata kepala. Tapi kalau kat dunia, kita tak boleh kata kita nampak Tuhan dengan mata kepala. Tak boleh. Tak berlaku. Kalau kat akhirat, betul boleh. Kat dunia tak boleh. Dan tak berlaku. Bahkan siapa-siapa yang mengakui saya melihat Tuhan pagi tadi ke, malam tadi ke, dengan mata kepala secara sedar, kafir. Kafir lalu. Itu dalam kitab Pati Faridah sebut. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Habis. Itu.
bagi seorang yang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tengok bagi orang yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat Allah Taala ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Melihat tanpa tempat, tanpa arah, tanpa. Walaupun dia naik atas arah tu, bukan makna Allah di situ. Tu Lepas tu lagu mana? Wallahu a'lam. Itu etika al-sunnah. Jangan kata, Allah Ta'ala atas arah. Nabi duduk lihat situ. Habis cerita aku tu. Tutup buku. Nak berdebat malah aku. Mampu mu. Adapun bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iaitu telah jatuh, yakni telah berlaku pandangan akan Allah Taala pada malam Mi'raj atas qaul yang rajih. Rajih ni kuat. Mana ada khilaf antara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Khadijah kata, Nabi tak lihat Tuhan. Bila orang tanya Aisyah, Nabi Isra' Mi'raj tu nampak Tuhan ke? Maka Aisyah, dia kata, aku meremang bulu roma bila dengar soalan tu. Maka dia pun kata, siapa-siapa yang mendakwa Nabi Muhammad melihat Tuhan, dia bohong. Nabi Sayyidina Aisyah kata. Itu orang tanya pula Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi lihat dah Allah Ta'ala di Mi'raj itu? Lihat. Maka tubik satu kaedah, apabila berlaku pertikaian ataupun perselisihan pandangan antara ya dan tidak dalam kalangan sahabat, maka dimenangkan ku ya. Apabila sahabat berkhilaf ya ke tak, maka menang ku ya. Jadi Ibnu Abbas menang. Bukan menang kata dia Aisyah kalah, bukan, dari sudut kaedah ulama. Jadi pandangan yang rajihnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat Tuhan. Lihat yang tanpa kaifiat, tanpa ada arah, tanpa bertempat dan sebagainya. Maka iaitu Nabi SAW tu. Habis dah tu. Maka barang siapa mengakukan diri seorang akan melihat akan Allah Taala, maka bahwasanya ia barang siapa orang yang sesat menyesat ke orang. Kalau siapa yang kata, aku lihat Tuhan malam Lailatul Qadar, dia sesat kemudian menyesat ke orang. Bahkan dalam kitab lain sebut kafir kawan tu. Bahaya. Benda yang harus pada akal tapi tak akan berlaku pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitulah. Betapa kiranya, yakni macam mana kita boleh kata lihat Tuhan, padahal Allah Ta'ala telah diteguhkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripadanya, ditegahkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada melihat Allah. Jadi ujah dia kata, Nabi Musa pun dilarang ataupun tak dapat melihat Allah. Seketika Nabi Musa nak tengok Allah. Apatah lagi manusia biasa. Wali kutub lagu mana sekalipun, Rasul lebih tinggi martabat dia. Jadi Musa pun tak boleh tengok, wali kutub pun tak boleh tengok. Kalau kita terkutuk lagi tak boleh tengok. Tu Lepas tu daripada, tetapi kerana orang yang lain daripadanya, telah ditegahkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripadanya melihat Allah Ta'ala. Betul. Tetapi betapa? Silap tu. Dia bubuh macam tu dua. Betapa, yakni macam mana? Yakni lebih-lebih lagi orang lain, kerana orang yang lain daripada Nabi Musa. Orang yang lain daripada Nabi Musa lagi tak boleh tengok Tuhan. Kalau Nabi Musa boleh tengok, Nabi SAW boleh tengok, sebab Nabi SAW lebih tinggi darjat daripada Nabi Musa. Nabi Musa rendah daripada Nabi SAW. Nabi SAW lebih tinggi, jadi Nabi SAW boleh lihat, Nabi Musa tak boleh lihat. Jadi orang yang hebat
Ada tak orang hebat yang lain daripada Nabi SAW yang boleh lihat Allah Ta'ala? Tak ada. Hatta Musa sekalipun. Tu maka manakala telah selesailah, habis dah bab sifat yang harus. Sekarang ni dia nak pergi kepada dalil pula. Dalil lah pula Ni last. Dia panggil last dah ni. Dia panggil pusingan ketiga perbicaraan berkaitan Tuhan. Lepas ni tak jumpa dah. Ni dalil saja. Maka dia kata, maka manakala telah selesailah musannif daripada menyebutkan akan segala aqaidil iman. Aqaid iman ni tambatan-tambatan iman. Simpulan-simpulan iman. Yang ta'aluk, yang berkait dengan Allah Ta'ala. Masuk pula ia musannif ni pengarang lah. Berkata-kata pada segala dalil yang demikian itu, demikian segala aqaidil iman. Segala aqaid iman. Dengan katanya kata musannif, dia pun sebutlah, dia ambil balik Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi punya matan Ummul Barahim. Wa amma burhanu wujubi wujudihi ta'ala fa huduthul alami. Jadi dalil ni senang je, boleh laju-laju lah. Kita pun nak bubuh habis dah ni. Dah tengah dah ni. Tu Dia kata ada pun tanda, yakni alamat dalil wajib Allah Ta'ala itu, maka baharu alam ini. Tu dalil. Apa dalil kata Allah itu wujud alam ni? Jadi sekarang ni tuan-tuan ada dalil dah. Apa Allah Ta'ala wujud? Allah Ta'ala wujud kerana alam ni ada. Kenapa alam yang ada tanda pada Allah wujud? Tak tahu. Tak apa. Lepas dah fardu ain. Tapi kalau tahu lebih lagi baguslah. Yakni kerana alam ini baharu. Baharu. Bab tu bila kata baharu, ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan? Tuhan. Tuhan tu siapa? Allah. Macam nak tahu Allah? Rasul bagi tahu. Itu ya. Tu. Kerana alam ini baharu, menjadi dalil atas ada Allah Ta'ala. Kerana tiap-tiap baharu itu tiada dapat tiada ni makna mestilah. Tu bahasa lama, tak dapat tiada. Tak dapat tiada yakni mesti daripada yang membaharukan dia, yang membaharukan tiap-tiap yang baharu. Bila kata baharu, mesti ada baharu kan. Kereta baru. Siapa yang buat? Adalah orang buat. Orang yang buat tu orang yang membaharukan kereta. Baharu ni mana? Iaitu daripada tak ada kepada ada, tu baharu. Jadi kereta baru terbit keluar 2023. Siapa yang buat? Ada orang buat. Orang yang buat tu yang membaharukan, dia panggil. Kereta yang keluar 2023 tu, itu panggil baharu. Sebab dia daripada tak ada pada ada. Cuma bezanya perbuatan kita ni ialah tak beri bekah. Perbuatan Allah beri bekah. Kita usaha ikhtiar. Kemudian li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadatha bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Dari kerana bahawasanya ia alam tu, ia Allah. Bukan, ia alam. Kalau kerana bahawasanya alam tu, jikalau tiada baginya bagi alam yang menjadikan dia menjadikan alam. Kalau kita kata tak ada kot orang yang menjadikan dia. Kalau kita kata tak ada orang yang menjadikan dia menjadikan alam daripada tiada, tetapi jadi ia alam sendirinya. Tak ada lah Tuhan cipta, dia jadi sendiri kot. Kalau kita kata gitu, lazimlah bahawa ada satu daripada dua perkara yang bersamaan keduanya. Apa dua benda yang bersamaan? Bersamaan antara ada dengan tiada. Sekarang ni bila kita ni belum ada, keadaan kita sekarang yang belum ada tu tengah-tengah 50-50 antara ada dengan tiada. Allah berat ku ada ya, Allah cipta, maka kita ada. Kalau Allah berat kot tak ada, makna kita tak akan ada sehinggalah Allah nak cipta kita. Sekarang ni ada dengan tiada makhluk 50-50.
Kalau kita kata jadi sendiri, maka dia akan berlaku benda mustahil. Apa dia? Kalau kita kata asalnya 50-50 jadi sendiri, maka dia berat ku ada dengan sendiri. Siapa yang memberatkan? Tak ada orang. Tak boleh, itu mustahil. Contohnya berat timbangan. Timbangan dacing. Dacing dua tu kita letak di surau. Dia 50-50. Tiba-tiba kita satu petang kita pergi tengok surau tu, tiba-tiba dia ke kanan sendiri. Boleh tak? Tak boleh tu. Mesti ada yang memberatkan dia, yang menjadikan dia turun ke kanan. Jadi kalau kita cek gigi, tak ada benda ni. Maka kita pun lari. Sebab apa? Hantu. Hantu lah, randa lah. Dacing tu tiba-tiba berat tanpa ada pemberat. Hantu lah weh. Faham hantu selalu. Sebab akal kita memang fusi begitu. Allah Ta'ala beri. Kita akan faham gitu. Kereta depan surau, tak ada orang, tiba-tiba start enjin sendiri, dia pun pergi sendiri. Kalau kita akal yang sejahtera, mana tak ada driver, ni yang bukan automatik lah, tolak buang automatik tu. Ni kalau yang normal lah, tiba-tiba dia start enjin sendiri, dia brum dia pergi sendiri. Boleh terima. Akal kita kata, sudah, siapa yang pandu? Jin kot. Dia ke situ. Sebab kita nampak dia berjalan dalam keadaan tak ada pemandu. Dia petik sendiri pula dia punya kereta tu. Ni kalau kita tak tengok automatik lah. Kalau zaman automatik ni tak ada apa dah, kita faham. Kita duduk di waktu malam di surau. Tiba-tiba tapak kaki, bekas tapak kaki duduk mari kat kita. Tanpa ada orang. Takut? Takut. Mesti ada orang yang punya bekas tapak kaki tu, tiba-tiba tapak kaki yang bekas yang kita nampak tu jalan kat kita. Orang tak ada. Lari dah. Sebab kita tak boleh terima kata ada tapak kaki tanpa ada orang. Mesti ada orang dia. Jadi kalau kita tengok tak ada orang, kita mikir dalam kepala otak hantu lah. Hantu je. Tu. Maka dia kata, lazimlah bahawa ada satu daripada dua perkara. Dua perkara ni ada dengan tiada lah. Dua perkara ni ada dengan tiada. Lazimlah bahawa ada satu, yang ni salah satu daripada ada dengan tiada tu bersamaan keduanya. 50-50, ada dengan tiada. Menyamakan bagi taulannya. Menyamakan bagi taulan ni mana? Gu dia lah. Jadi ada ni, gu dia tiada. Sekarang ni asalnya 50-50. Gu ada ialah tiada. Gu tiada ialah ada. Sekarang ni 50-50. Tiba-tiba dia kata menang atasnya atas taulan tadi dengan tiada sebab. Ya asalnya 50-50. Tiba-tiba berat sebelah tanpa sebab. Tak boleh terima lagu tu. Asalnya alam ni antara ada dengan tiada, 50-50. Tiba-tiba ada dengan sendiri. Boleh tak terima? Tak boleh terima. Kita balik kerja, tiba-tiba motor dia mari sendiri. Tak boleh. Ni kalau tak automatik lah. Kita letak penyapu di store, tiba-tiba penyapu gerak sendiri. Ni bukan cerita Harry Potter. Ni yang kita reality ni. Tak boleh juga. Jadi kita akan lari sebab faham kata bila gerak penyapu tu mesti ada yang menggerakkan. Tak boleh gerak sendiri. Tu. Alam jadi sendiri pun tak boleh juga. Sebab dia asalnya tak ada dengan ada. Antara ada dengan tak ada, 50-50. Berat ku ada dengan sendiri. Tak boleh. Mesti ada yang memberatkan. Siapa dia? Allah Ta'ala. Tu. Dan iaitu berat tanpa sebab tu mustahil. Maka ada dengan sendiri pun mustahil. Dan yang dikehendaki dengan satu daripada keduanya itu ada dan dikehendaki dengan yang lain itu tiada. Dikehendaki dengan satu daripada keduanya itu salah satu daripada keduanya. Apa dia? Maksud salah satu tu ialah ada. Lepas tu dikehendaki dengan yang lain tu salah satu daripada yang lain. Yang lain tu apa dia? Tiada. Gu dia tu lah. Ada dengan tiada. Ada dengan tiada ni bersamaan. Lepas tu Allah Ta'ala pun mengadakan. Berat pun ada.
Ataupun Allah Ta'ala membiarkan. Berat kot tiada lagi. Jadi bila kata Allah Ta'ala berkehendak buat makhluk, maka dialah yang buat. Bukannya cipta sendiri. Boleh tak kita buat diri sendiri? Tak boleh. Tiba-tiba, ada seorang bayi sini. Tiba-tiba. Tak boleh. Kat surau ni kita relax-relax duduk kuliah, tiba-tiba bayi terjadi dengan sendiri di situ. Jenuh lagu tu. Kalau hak tu tak boleh terima, apatah lagi alam yang luar ni lagi tak boleh terima. Mesti ada pencipta. Cuma pencipta tu lain agama, lain i'tiqad. Jadi ada yang silap, ada yang betul. Yang betulnya Islam sahaja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Maka mustahillah yang demikian itu habis. Kerana apa mustahil? Kerana berhimpun padanya pada benda tadi oleh bersamaan. Bersamaan ni antara ada dengan tiada bersamaan. Satu. Dan menang, yang ni berat, satu pada keduanya. Dah lah sama 50-50. Lepas tu berat sendiri pula. Tanpa ada yang memberatkan. Itu mustahil. Dia nak 50-50, 50-50, mesti ada yang memberatkan. Baru tu. Dacing kanan dan kiri. Tiba-tiba dacing kanan turun. Mesti ada yang buat. Sama ada pemberat dia batu ke, orang tekan ke, mesti ada. Itu kalau dacing. Kalau alam besar luar ni, lagilah perlu kepada pencipta. Tu je dia punya dalil dia. Dan benda yang demikian itu diadukan banding. Dan banding demikian itu dua daun timbangan. Dia buat dacing juga. Dia buat contoh dacing juga. Dua daun timbangan yang bersamaan keduanya. Bayangkan dia panggil daun ni dacing lah kita. Dacing tu sama paras. Menjadi berat satu atas lainnya dengan tiada sebab. Padahal ia dacing tu bersamaan keduanya. Hak tu mustahil. Boleh tak terima? Tak boleh terima. Berat kot kiri tiba-tiba. Tak boleh. Mesti ada berat kan. Siapa yang berat kan? Ada tu. Apa dia? Batu ke? Orang tekan ke? Terjatuh tali ke? Boleh lah kita kata berat kot sebelah kiri. Sama juga alam ni tak boleh jadi dengan sendiri. Melainkan ada yang membuat dia. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرها. Ni pula dalil baru. Habis ni wallahu ta'ala a'lam. 831 kan? Ni 834 ni. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan saya ni cepat 4 minit lupa. Tak apalah, 1 minit lagi. Wallahu a'lam.